Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Sebab itu kita tengok di pondok-pondok dulu. Bukan pondok durian tuan-tuan ya. Pondok orang mengaji kitab-kitab turath, kitab-kitab tradisional. Bila ada kematian, maka orang pondok akan usung pondok daripada satu kubur ke satu kubur tuan-tuan, dan bermalam di situ 24 jam untuk mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Itu menjadi amalan para alim ulama sejak berkurun-kurun di negara ini tuan-tuan. Saya kurang pasti di negeri Selangor tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan belajar di negeri utara tanah air ataupun di negeri pantai timur, Cik Wan Kembang, di sana amalan yang seumpama ini diamalkan. Orang baca Quran sampai khatam 30 juzuk. Sampai kadang-kadang hantu jin jebalang pun datang tengah malam tuan-tuan. Tapi oleh kerana dah diamanahkan untuk menghabiskan 30 juzuk, digagahnya juga di atas kubur sehingga selesai 30 juzuk. Jadi kalau ada orang mengatakan bahawasanya amalan bacaan Quran kepada si mati adalah dianggap melewat-lewatkan orang masuk ke dalam lubang kubur, ini satu kalam yang terang-terangan bias pada aliran Wahabi tuan-tuan, yang mereka itu memang tidak senang dengan apa-apa bacaan yang dilakukan untuk orang mati. Bahkan saya dengar sekarang ini, bila ada berlaku kematian dan salah seorang keluarga si mati itu adalah daripada kalangan Wahabun, dia tengok orang bawa Yasin tuan-tuan, dikutipnya Yasin tuan-tuan. No, tak boleh baca Yasin. Bid'ah, Nabi tak buat. Tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, di samping itu, sekiranya ada orang beri pandangan seperti amalan bacaan kunut subuh, oh kita selang-selilah, janganlah tiap-tiap pagi berkunut, sekali kunut, sekali tak kunut, sekali kunut, sekali tak kunut. Ada ke di surau ni perkara ni? Kita harap tak adalah tuan-tuan. Mungkin surau di London tuan-tuan ya. Tapi kita harap tak berlaku di sini. Amalan yang mencadangkan supaya kunut subuh dibuat kadang dan kadang ditinggalkan. Amalan kunut subuh ini tuan-tuan juga telah diwartakan. Masjid-masjid dan juga surau-surau di negeri Selangor, sembahyang subuh kena kunut. Kerana kita orang Melayu yang berhidung kepak ini tuan-tuan, semuanya mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut adalah merupakan sunat yang abad. Kalau tertinggal kerana terlupa, mungkin tu imam dia baru kahwin, sampai terlupa kunut subuh tuan-tuan, tak apalah, al-maklum lah tuan-tuan kan. Baru dapat bini baru, kadang-kadang dia lupa tuan-tuan, terlupa kunut, nak pedegah balik tuan-tuan. Tak apalah, kita cover lah dengan sujud sahwi, ataupun dalam bahasa Arab kata dijabar ataupun ditampal dengan sujud sahwi. Tetapi kalau terang-terangan mengatakan kita kunut sekali-sekali tak kunut, ini sudah pelik ni tuan-tuan. Apa mazhab ni sekali kunut sekali tak kunut? Kalau mazhab Hanafi itu terus-terus tak kunut. Orang Hanafi di mazhab Hanafi pun tidak sekali-sekali kunut. Kerana ijtihad dalam mazhab Hanafi tak ada kunut, maka tak ada kunut terus. Dan para jamaahnya bermazhab Syafi'i, dan sekali kunut, sekali tak kunut. Ini apa mazhab tuan-tuan? Oh, kita tak payah mazhab-mazhab ustaz, kita terus kepada hadis Nabi. Ini Wahabi. Orang pakai mazhab tak ada rupa ini tuan-tuan. Tak ada orang yang merujuk pada Quran dan hadis, melainkan mereka yang sampai ke
kepada darjat mujtahid mutlak ataupun mujtahid fatwa, mujtahid madhab. Tetapi kalau seseorang itu tidak sampai kepada darjat mujtahid mutlak atau mujtahid madhab, tak boleh dia nak rujuk Quran hadis, tuan-tuan. Menjadi satu kesalahan, tuan-tuan. Kita orang awam dan kita bukan daripada kalangan mujtahid. Di dalam apa yang telah disepakati oleh para alim ulama, mengikut madhab, bertaklid kepada madhab, follow madhab dalam kita melakukan amalan-amalan syara', satu perkara yang telah mujma', yang telah disepakati, tak boleh langgar, tak boleh lawan. Sampai kepada kadar mujtahid, tak apa, awak nak ijtihad terus daripada Quran dan hadis, silakan. Tetapi Al-Imam Ibn Salah pada kurun yang ke-6 Hijrah ditanya orang, Imam, ada lagi pada hari ini mujtahid mutlak seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali? Kata Imam Ibn Salah, telah pupus 3 kurun yang lalu. Artinya kurun yang ketiga, tuan-tuan, sudah habis mujtahid, sudah tidak ada mujtahid. Imam At-Tabari, pengarang kitab Tafsir At-Tabari, alim besar, mahir dalam pelbagai disiplin ilmu, pada kurun yang ke-4 Hijrah mengaku beliau sampai kepada darjat mujtahid mutlak. Para ulama menolak, no, kamu belum lagi sampai mujtahid mutlak. Imam As-Suyuti pada kurun yang ke-9 Hijrah, mahir dalam pelbagai disiplin ilmu, mengarang kitab tidak kurang daripada 500 tajuk, mengaku beliau itu sampai kepada mujtahid mutlak, dan diajukan kepada beliau itu pelbagai soalan yang berakhirnya beliau surrender. Oh, susah untuk jadi mujtahid mutlak ni, kalau ilmu tak cukup tak boleh pergi, dan berakhir dengan beliau bermadhab dengan madhab Syafi'i. Tuan-tuan sidang hadirin dikasihi sekalian, Al-Imam As-Suyuti mahir dalam pelbagai bidang cabang disiplin ilmu, mengarang kitab tidak kurang daripada 500 judul, tidak mampu untuk berijtihad terus daripada Quran dan hadis. Adakah kita yang baru belajar alif bata ni, tuan-tuan, boleh terus merujuk pada Quran dan hadis? Satu yang pelik, tuan-tuan, kalau ada orang pada hari ini boleh merujuk pada Quran dan hadis secara direct, ini sudah mission impossible, tuan-tuan. Terang-terang memang impossible, tuan-tuan. Dan ghalibnya seruan-seruan yang seumpama ini adalah datang daripada mereka yang beraliran Wahabi.